Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Fauzi, bernombor metrik 060314. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkaitan kursus Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah berkenaan tajuk Kutub 2 daripada Sifat Qudrah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, perbahasan ini telah direkodkan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad lil Imam Ghazali, dan perbahasan yang akan saya bicarakan sebentar lagi merupakan pendalilan-pendalilan yang telah dibincangkan oleh Imam Ghazali itu sendiri mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi yang pertamanya ialah Kutub Ats-Tsani fi Sifat berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala. Al-awwal, jadi perkara yang perlu kita teliti yang pertamanya ialah ma yakhussu ahadus sifat. Ini bermaksud perkara khusus, kita perlu teliti tentang perkara khusus dalam setiap satu sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Dan yang keduanya, ma yashtariku fihi jami'is sifat wa huwa itsbatul asalus sifat wa syarhu khusus ahkamuha. Jadi perkara yang dikongsi bersama dengan sifat Allah Ta'ala dan cara kita mensabitkan kebenaran sifat Allah Ta'ala tu, serta kita menghurai secara khusus bagaimana perbahasan mengenai setiap satu sifat Allah Ta'ala itu. Seterusnya, sifat Al-Ma'ani. Sifat Ma'ani terbahagi kepada 7. Yang pertama, Al-Qudrah, Al-Ilmu, Al-Iradah, Al-Hayah, Al-Basar, Wal-Kalam dan As-Sam'u. Jadi sebentar lagi saya akan membicarakan mengenai sifat Al-Qudrah. Tapi sebelum itu, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan sifat Al-Ma'ani. Jadi Allah Ta'ala ni bersifat dengan satu sifat kesempurnaan. Makna kata sifat ini hanya ada pada zat Allah Ta'ala. Dan sifat ini tidak boleh berpindah kepada makhluk ciptaan. Dan sifat ma'ani ni juga adalah sifat yang wujud dan hanya mensabitkan pada zat Allah Ta'ala sejak azali lagi. Dan sifat ini juga dapat memunculkan sifat maknawiyah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ni adalah satu sifat yang tetap. Makna kata sifat yang tetap ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi untuk kita senang faham, secara zahirnya sifat ini boleh dimiliki oleh makhluk ciptaan. Cuma bezanya, jika sifat ini dimiliki oleh Allah Ta'ala, maka sifat ini tidak akan terbatas. Tetapi jika ia dimiliki oleh makhluk ciptaannya, maka ia sangat-sangat terbatas. Sebagai contoh, Allah itu adalah satu zat yang maha hidup. Maka Allah ini akan kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Tapi ia berbeza dengan makhluk. Makhluk ini satu hidupan yang hidup juga. Tapi satu hari nanti akan tiba masanya dia akan mati. As-sifatul ula wahiyal al-qudrah. Anna muhdithun alam qadirun. Lianna al-alam fa'ala muhkamun murattibun mutqinun manzumun mustamilun ala anwa' min al-ajaib wal ayat wa zalika yadullu ala al-qudrah. Kerana perbuatan alam ini yang sempurna penciptaannya, yang teratur penciptaannya, yang tersusun rapi, yang sistematik, dan di dalamnya terdapat pelbagai tanda-tanda ajaib, pelbagai tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, maka ini telah menunjukkan pasti ada sesuatu yang berkuasa. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok dalam alam kita ni, berputarnya bumi dan planet itu pada paksinya secara teratur tanpa ada sedikit pun pelanggaran. Jadi itu adalah salah satu daripada tanda kekuasaannya. Dan peristiwa lain, sebagai contoh kejadian siang dan malam, kejadian pasang surut, berlakunya gerhana bulan, berlakunya gerhana matahari, dan berlaku juga peristiwa-peristiwa yang
maknanya kita boleh kata pelik lah. Hanya mana kata semua tu hanya boleh dilakukan oleh Zat Allah yang maha berkuasa sahaja. Dan manusia tidak seorang pun yang mampu untuk melakukan, maknanya tak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan perkara-perkara tersebut. Kita juga boleh membuat satu pendalilan qiyas berkenaan dengan perkara ini, iaitu kullu fa'il muhkamun fahuwa sadirun min fa'il qadir wal alam fa'ilun muhkamun fahuwa izan sadir min fa'il qadir. Maka setiap yang sempurna kejadiannya itu pasti dihasilkan oleh sesuatu yang berkuasa, dan alam ini yang sangat rapi penciptaannya sudah pasti dihasilkan daripada pencipta yang berkuasa. Maka timbul persoalan di dalam perbahasan ini, iaitu lam qultum innal alam fa'lun muhakkamun. Kenapa dikatakan bahawa alam ini dicipta dengan ciptaan yang sempurna? Maka anaina bikaunihi muhkamun tartibuhu wa intizamuhu wa tunasibuhu wa min nazar fi a'dha nafsihi az-zahirah wa batinah ظهر له من عجائب الإتقان ما يطول حصره فهذا أصل مدرك معرفته بالحس والمشاهدة فلا يسع جهده. Jadi yang kami maksudkan dengan penciptaan yang sempurna itu adalah dengan keadaan alam ini yang teratur penciptaannya, yang sistematik peredarannya, dan alam ini sesuai dengan penghidupan yang ada di muka bumi ini. Dan diberi juga satu perumpamaan bagi sesiapa yang memerhati, barang siapa yang memerhati ataupun dia meneliti tentang tubuh badan dia sendiri secara zahir dan batinnya, maka dia akan nampak tanda kekuasaan Allah Ta'ala tu. Sebagai contoh, kalau kita tengok badan kita sendiri daripada atas kepala hingga kaki, terlalu banyak tanda kekuasaan yang Allah bagi dekat kita. Maknanya kita tak perlu pun nak pergi jauh, kita tengok badan kita sendiri, secara batinnya Allah ciptakan saluran darah, Allah ciptakan jantung yang tak pernah berhenti mengepam darah kita ni kecuali mati. Dan zahara lahu min ajaib al-itqan, maka akan terzahirlah segala keajaiban yang dia sendiri pun tak boleh nak rungkai benda tu. Dan kenyataan inilah yang kita peroleh daripada hasil penelitian kita. Kita lakukan penelitian menggunakan panca indera kita sendiri, dan tak ada satu orang pun yang boleh merungkaikan perkara ini. Maknanya tak ada orang pun yang mampu untuk ingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil al-qudrah. Kullu fa'il muhkamun murattibun fa fa'iluhu qadir. Ini bermaksud setiap satu kejadian yang sempurna penciptaannya itu pasti akan ada penciptanya yang berkuasa. Haza mudrikuhu ad-darura al-akal fal-akal musaddiqun bihi bighairi dalil fala yaqdur al-aqal ala juhdihi. Jadi cara macam mana kita ni nak kata bahawa sumber ini adalah satu sumber yang betul. Jadi perkara ini adalah benar apabila akal yang waras dia secara mudahnya telah mensabitkan perkara ini, dan akal juga telah membenarkan perkara ini tanpa dalil, tanpa adanya sebarang dalil, dan akal juga sekali-kali tidak mampu untuk mengingkari perkara ini. Dan ada juga dalil yang khusus untuk menghilangkan sebarang keraguan, untuk menghilangkan sebarang keingkaran tentang betulnya perkara ini. Maka macam mana kita nak buktikan bahawa perkara ini benar ataupun salah? Jadi kita buktikan perkara ini dengan, kalau kita baca dekat sini, na'ni bikaunihi qadiran an naf'al as-sadir minhu la yakhlu
imma an yasdur anhu li zatihi aw li zaid alaihi. Pencipta itu mesti berkuasa atas setiap perbuatan yang dia lakukan. Sama ada yang pertama, dia muncul dari pencipta dengan sendirinya, ataupun dia muncul atas perkara lain daripada zat tersebut. Dan salah apabila kita mengatakan bahawa perkara yang ada tu muncul dengan zat Allah sendiri, kerana kalaulah perkara itu muncul dengan sendirinya, maka sudah pasti alam ini merupakan zat yang telah sedia ada. Maka perkara yang benarnya di sini adalah munculnya perkara lain daripada zat tersebut, iaitu sifat yang ada pada diri Tuhan yang sempurna itu sendiri. Maka dengan sifat inilah sesuatu perbuatan itu dapat dilakukan. Maka dengan inilah kita namakan ia sebagai sifat qudrah. Jadi dengan sifat qudrah inilah Allah dapat melakukan setiap perbuatan yang dia kehendaki. Makna kata Allah boleh cipta apa saja yang dia kehendaki melalui sifat qudrah ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.